Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi bagi tutorial secara dalam talian, dan pada kali ini saya akan menunjukkan asas tutorial bagi penggunaan Jamboard dalam pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Baik, umum mengetahui bahawa Jamboard adalah satu paparan pintar yang dapat memasukkan gambar dengan pantas dari carian Google dan menggunakan alat tulisan tangan dan pengenalan bentuk yang mudah dibaca serta melukis juga memadam. Jamboard dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilihat dan dapat diakses oleh semua ahli secara kolaborasi. Selain daripada itu, Jamboard sangat mudah digunakan untuk membentangkan sesuatu perkara secara serentak. Mari kita mulakan tutorial ini. Baik, pada permulaan carian, kita boleh menggunakan carian daripada Google dengan menaikkan perkataan Jamboard. Enter. Dan carian akan menunjukkan bahawa Jamboard adalah yang pertama dalam susunan, dan kita klik Jamboard Google. Baik, di sini paparan Jamboard telah dikeluarkan, namun saya nak tukarkan akaun kepada akaun saya lah. Okey. Baik, paparan ini belum pernah lagi digunakan untuk Jamboard, jadi ia adalah kosong. Baik, untuk memulakan Jamboard, sila klik kepada tanda ini iaitu New Jam. Baik, ini adalah paparan Jamboard. Okey. Dan pertama sekali kita namakan fail Jamboard. Okey, dan klik OK. Andai kata kita nak ubah nama, kita juga boleh rename. Cuma klik sahaja di sini dan dia akan keluar. Ubahlah nama lain jika diperlukan. Baik, pertama sekali kita lihat dulu tools atau alat yang dipaparkan di sebelah kiri ini, iaitu yang pertama sekali. Okay, ini adalah paparan penggunaan pen, marker, highlight dan juga brush. Kemudian di bawah dia ada pilihan warna, iaitu ada 6 warna pilihan lah. Ini warna basic. Okey, tools yang kedua ialah erase, iaitu padam. Okey, padam ni apabila kita, contoh saya tersalah buat. Okey, saya nak padam mungkin sedikit lah yang sini dia tersilap, saya akan padamkan. Okey, baik. Kalau saya nak padam semua sekali, saya klik clear frame ni. Baik, kemudian butang yang ketiga ialah select. Select ni bila kita nak mengalihkan atau menggerakkan sesuatu grafik yang ada pada skrin ini. Seterusnya ialah sticky notes. Okey, ni sticky notes. Add image. Ini pilihan add image. Kita tutup dulu. Kemudian shape. Shape ni ada beberapa shape lah. Ada 8 shape. Okey, circle, square, triangle, diamond dan seterusnya. Ada 4 di bawah. Button seterusnya ialah teks, bagi kita memasukkan teks, dan akhir sekali ialah laser. Okey. Baik, kita nak memulakan satu tutorial. Okey, katakan saya ingin
membina satu. Okay, kita gunakan pen color yang berbeza lah. Okay, kalau kita nak. Kemudian saya nak masukkan teks di dalam, iaitu berkaitan dengan Jamboard. Bagaimana saya nak ubah color dia? Kita highlight dan ubah di sini. Okay, merah. Oops. Okay, kita nak pakai normal caption ataupun title dia besar, tetapi kita masih boleh kecilkan lah. Even dia besar pun kita masih boleh kecilkan. Baik. Kemudian saya nak masukkan katalah arrow, color, dan contoh, ataupun kita nak tukar kepada hitam. Right. Dan saya nak letakkan satu sticky notes di hujung, iaitu Jamboard sangat menarik dan sangat menarik. Okay, warna saya boleh ubah kepada warna hijau, biru, pink, orange. Okay, dan kita save lah. Klik pada mana-mana bahagian, dia akan menghilangkan sticky notes. Okay, drag. Okay, bila keluar tanda arrow 4 segi, drag dia letak di sini. Adakah kita boleh ubah lagi? Boleh. Kita cuma double klik, nak tambah perkataan perhatian murid. Okey. Nak besarkan, kita tarik, dan nak kecilkan juga kita boleh resize sticky notes inilah. Kemudian saya nak duplicate arrow. Dan saya rotate. Okey, kita rotate. Dan arrow ni saya nak letak di belakang, sebab dia dah menindih Jamboard punya tanda. So klik di sini dan ambil order send backwards. Okey, sebab dia transparent, so dia tak kisahlah. Okey, baik, saya nak copy di sini, ataupun saya nak letak teks. Sangat mudah digunakan. Cari, kecilkan, nak clear, nak ubah color font, kita highlight, ambil color hitam mungkin. Okey. Kemudian seterusnya saya nak gunakan pen untuk membuat satu garisan di sini dan nak masukkan gambar. Okey, gambar kita boleh pilih sama ada nak upload by URL, kamera, Google Image, Google Drive dan Google Photo. So kita boleh cari dari mana-mana tempat yang kita simpan gambar. Saya nak cari daripada Google Image, iaitu select a file. Saya nak satu perkataan. Baik, boleh pilih mana-mana simbol. Okey, saya nak ambil perkataan ini, simple, dan insert. Okey, ini adalah dalam bentuk grafik yang mana kita ambil daripada Google tadi. Baik. Untuk keperluan lain, saya ingin menggunakan
maka saya nak buat macam ni. Baik, kegunaan laser ni bila kita klik dan kita boleh semasa mengajar boleh kita gunakan dan tunjukkan kepada pelajar bagaimana berlaku PDP. Semua boleh diakses oleh pelajar tersebut secara online. Jadi bersama-sama dia akan tengoklah, kalau kita buat bentuk begini dia akan lihat benda yang sama. Okey. Baik, kita lihat button yang di atas ini iaitu set background. Baik, background yang diberikan ada sedikit lah. Tu kita ambil background ni. Tak nak, kita tukar. Sama ada kita nak pilih begini atau kita nak cari daripada image, sama jugalah, daripada URL, kamera, okey, ataupun daripada Google Image, atau daripada Google Drive, atau Google Photo. Baik, kita cari daripada image. Gambar background abstract, background. Nampak. So kita ambil yang simple. Ni pun simple. Cari yang watermark lah, sebab supaya dia tidak set as frame background. Walaupun tak penuh, tapi dia menutupi bahagian yang kita type. Kalau kita tak nak, tak apalah, kita biarkan. Kemudian clear frame tadi saya beritahu, kalau kita nak clearkan balik, takkan kita nak padam satu-satu. Boleh je awak padam macam ni kan. Ni yang salah, padam. Kita ambil yang kesalahan kecil tu, kita boleh padam. Tetapi macam mana kita nak padam semua? Tapi kita nak gunakan frame ni lagi, clear frame. So hilang. Macam mana kita nak dapatkan semula? Klik button undo, dia akan muncul balik semula. Baik, kita pergi kepada next slide. Untuk tambah slide, kita boleh klik arrow di kanan ni. Berapa slide kita nak? Kita tambah 2 slide, 3 slide, 4 slide. Bagaimana kita nak padam slide pula? Klik pada slide ini. Nampak paparan slide yang telah kita bina banyak kan? Kita nak padam, klik delete. Kalau dah dah selesai, kita tutup balik arrow yang di atas. Kemudian lihat di sebelah kanan ada 3 tanda titik selari. Cuba klik di situ dan kita boleh rename file, download as PDF, save frame as image, dan kita boleh remove juga copy. Selain tadi shortcut, kita boleh rename, just klik sahaja pada sini. Di jalan panjang dia di sinilah. Slide kedua, saya nak masukkan gambar. Tak mau. Terima kasih. Saya akan pilih satu gambar. So ada 2 frame yang ada dan telah dibuat oleh guru kita lah. Kemudian bagaimana kita nak share kepada murid kita? Lihat kepada butang share, klik. Sama ada kita masukkan nama pelajar di sini. Contoh saya nak masukkan ni sebagai editor. Kalau viewer saja,
dia hanya boleh view tetapi tidak boleh edit. Jadi kita masukkan sebagai editor. Okey. Ataupun kita tak masukkan email dia, mana kita tahu email orang tu? Takkan kita nak masukkan satu-satu, sebab student kita ada 30 orang satu kelas. Jadi kita copy link di sini. Okey, get link ni tengok ada tiga. Kita tengok nak pilih yang mana. Restricted, IPG, Campus Ipoh, anyone with the link. Saya nak pilih anyone sebab mungkin kadang-kadang student kita dia gunakan email yang di luar daripada MOE ataupun kampus itu sendiri, dan sebagai editor. Jangan lupa untuk ubah. Nanti dia hanya boleh view saja, tak boleh edit. So done. Copy link. Done. Okey. Kita kecilkan. Email yang saya share tadi, okey, ini adalah email yang saya share. Bila dibuka account, automatik kita refresh, automatik dia akan masuk dalam Jamboard sebagai satu file yang dikongsi, ataupun beri murid-murid tadi link yang telah kita copy. Baik, sekarang kita buka. Paparannya adalah sama. Okey. Tengok slide kedua. Thank you. So sama. Jadi bila cikgu dia mengajar, dia akan gunakan laser sama ada. Okey, bila laser diklik di sini, automatik murid kita dapat tengok semasa kita menerangkan sesuatu perkara lah. Ataupun kalau student kita ingin berkongsi, okey, ni student punya paparan, dia ingin berkongsi satu pendapat tentang isu yang diketengahkan lah. Okey, dan save, klik mana-mana bahagian. So dia akan keluar di sini, dia boleh edit. Mana dia nak letak? Okey, dia nak letak tanda warna kuning. Tak apalah, dia letak warna kuning. Jadi tiba-tiba dia nak ubah set background. Marah tak cikgu dia? Marah tak cikgu? Okey, cikgu dia mungkin tak marah, tetapi dalam Jamboard ni dia ada beberapa etika yang kita perlu tahu. Okey, jadi apabila kawan dia masukkan komen ataupun pendapat, murid lain dilarang untuk macam tadi lah, mengubah background. Dia masukkan dia punya sahaja, kecuali mungkin dia tersalah ejaan, murid lain boleh bantu untuk betulkan. Itu kolaborasi nama dia. Okey. Baik, sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini, dan diharapkan tutorial ini sebagai asas kepada guru-guru ataupun kepada semua penonton yang melihat untuk digunakan dan dijadikan panduan semasa pembinaan Jamboard dalam pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Terima kasih.